kita menghadiri majlis ilmu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu menjadi kewajipan kepada orang Islam. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu maka akan memberikan kefahaman kepada kita. Malam ini kita akan membicarakan dalam bab beriman kepada Rasul, setelah mana kita selesai membahaskan dan kita selesai untuk membicarakan bagaimana perkara-perkara kewajipan yang perlu kita tahu bila mana kita mengaku beriman kepada malaikat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak berapa lama lagi juga kita akan didatangi dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang kebiasaannya bagi orang Islam yang beriman, maka dia akan mempergandakan amalan-amalan pada diri dia, lebih-lebih lagi amalan sunat ditambah. Cuma dalam kita nak menambahkan amalan-amalan sunat, kita kena faham bahawa Islam telah meletakkan di sana seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa menuntut ilmu menjadi kewajipan kepada orang Islam. Kita kadang-kadang kita tak berapa nak faham tentang aulia, tentang aulia keutamaan, sehingga kan yang sunat kita dahulukan, yang wajib diabaikan. Sama juga bahwasanya malam ini menuntut ilmu ni menjadi kewajipan, tapi kadang-kadang kita tak peduli. Yang kita duk tunggu ni besok nak sembahyang sunat tarawih. Memang sunat tarawih cuma ada pada bulan Ramadan, dia tak ada pada bulan lain. Tetapi sebagai orang Islam, dia kena faham dulu bagaimana kita nak sambut Ramadan itu, dan Islam telah meletakkan keutamaan dalam amalan-amalan kita yang mesti kita utamakan, iaitu yang fardu dulu. Jangan besok sampai kita nak kejar yang sunat tapi yang wajib kita abaikan. Islam tak mengajar kita begitu. Sebab itulah supaya kita faham, nak faham kena ada ilmu. Baik, malam ini kita akan baca beriman kepada Rasul, di mana beriman kepada Rasul ini adalah satu tuntutan syarak. Kenapa dikatakan satu tuntutan syarak? Sebab dia menjadi salah satu daripada rukun-rukun yang wajib diimani, iaitu rukun iman. Wajib beriman kepada Rasul. Maka sebab tu dia termasuk di dalam rukun syarak. Rukun yang orang katakan kena faham dan kita menerima sepenuhnya. Beriman kepada Rasul, tak boleh terima separuh, tolak separuh. Dia kena terima sepenuhnya. Dan disebutkan di sini bahawa beriman kepada Rasul ini boleh beriman secara ijmal, iaitu beriman kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasul yang diketahui kenabian, kerasulan mereka itu secara umum. Umum ni bagaimana? Umum ni menerusi apa yang kita dengar, apa yang dibahaskan oleh golongan-golongan yang mempunyai ilmu. Para ulama membahaskan bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, nama-nama mereka. Tetapi ada juga yang kita kena beriman secara tafsil, iaitu beriman kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Allah ini, kerasulan mereka tu kena kita beriman secara khusus, satu per satu. Sebab itu ada Nabi dan Rasul ni ramai yang wajib diketahui nama mereka juga, seperti mana malaikat dulu kita sebut banyak dan ramainya malaikat. Tapi yang wajib kita mengetahui nama malaikat cuma 10. Manakala Rasul ni pula 25 Rasul. Kena tahu, kena hafal nama mereka ni. Agak susah sangat nak hafal, kita buat lagu. Buat lagu dia mudah lah sikit, ingat. Tapi nak bagi tahu kata, kena. Dan semua mereka ini kenapa wajib beriman secara tafsir ni, secara khusus? Sebab disebut nama-nama mereka di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat
Di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan di sana, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Nama Ibrahim dah ada satu. Narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina wa Nuh. Disebut sana ni Nuh masuk di sana. Wa Nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayub. Daud, Sulaiman, Ayub. Wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Yusuf, Musa, Harun. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Kullun minas salihin. Wa Ismail wal Yasa' wa Yunus. Ismail, Ilyas, Yunus. Wa Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. 18 nama ada di sana. Disebut lagi itu dalam surah Al-An'am 83 hingga 86 ada 18 nama nabi. Jadi mau tak mau kita tidak boleh menafikan nama mereka ini sebab Allah sebut dalam Al-Quran 18 nama. Dalam kita lihat pula kalau kita melihat pula di dalam surah Ali Imran ayat 33 di sana ada satu lagi nama iaitu Adam. Disebut di sana Adam walaupun di sana ada lagi ya wa ala Ibrahim, tapi Ibrahim dah ada tadi, kita ambil satu lagi nama yang ada di sana Adam ya, wa Adam. Dalam surah Maryam disebut di sana Idris. Ada lagi tambah lagi 2. Tadi 18 tambah lagi 2 20. Di dalam surah Al-A'raf ayat 50 ayat 65 di sana ada nama Hud, masuk lagi nama nabi. Kemudian kita lihat juga dalam surah Al-A'raf juga ayat 61 ada, ayat 73 pun ada di sana disebutkan nama Nabi Saleh. Pada ayat surah Al-A'raf 85, surah Hud 84 disebut Syuaib. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 85 ada di sana Idris, tapi Idris dah disebut sebelum tu, tapi kita tengok nama yang baru disebut iaitu Zulkifli. Dan pada surah Al-Fath iaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di sana. Jadi semua nama-nama nabi dan rasul ini 25 ini terkandung di dalam Al-Quran. Bila terkandung di dalam Al-Quran, sebab itu dikatakan menjadi satu yang kewajipan bagi kita kena beriman, sebab dia termasuk dalam hukum syarak yang disebutkan. Ini yang kita katakan bahawa dari Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menolak satu pun nabi-nabi dan rasul itu, kerana mereka semua adalah utusan Allah. Termasuklah dengan ada nabi-nabi yang lain yang orang katakan tak disebut secara jelas, tetapi disebutkan, ada yang disebut sama ada dalam hadis ataupun diuraikan oleh para ulama sebahagian daripadanya. Kita menerima, cuma dari segi syariat yang kita bawa adalah syariat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bezanya, kita tak menolak. Sedangkan kalau kita melihat orang-orang Nasrani, mereka menerima Isa tetapi mereka menolak nabi-nabi yang lain. Kaum Yahudi, mereka
menerima Nabi Musa, tetapi mereka menafikan Nabi Isa dan menafikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bezanya kita dengan mereka. Sebab tu saya katakan bahawa dalam berimannya kita kepada Rasul ataupun berimannya kita kepada kitab-kitab Allah, Nabi-Nabi daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terima belaka. Cuma syariat sahaja kita berpandukan syariat yang dibawa, dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Alkitab. Alkitab daripada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, semua kita terima sebagai kitab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul-rasul. Cumanya yang kita nak katakan bahawa dari segi panduan kita kebergantungan kita adalah berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran yang dibawakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterjemahkan pada perilaku Nabi, pada percakapan Nabi, dan akhirnya juga diajarkan kepada sahabat-sahabat supaya memahami isi kandungan Al-Quran agar menjadi panduan kepada kita umat-umat yang mutaakhir ini. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam satu kisah, Sayyidina Umar ni dia pernah baca kitab Taurat. Ini pun yang kadang-kadang saya pun tak tahulah macam mana nak kata. Sebab saya tengok ada seorang ustaz tu, dia bagi tahu, dia kata dalam bulan Sya'ban ni, kalau kita mengamalkan satu zikir, Allah akan mengampunkan dosa kita selama 1000 tahun. Besar ni, 1000 tahun. Saya cari, tuan-tuan minta maaf, tak tahu mungkin tak jumpa ke apa, tak tahulah. Ya. Tapi saya rujuk juga kepada ustaz-ustaz yang lain, semua betul ke, sebab saya tak jumpa. Memang dikatakan bahawa tidak ada hadis khusus yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan pada bulan Sya'ban. Tak ada. Nabi tak sebut bulan Sya'ban kau berzikirlah la ilaha illallah 100 kali contohnya, kamu akan mendapat ganjaran syurga. Tak ada hadis yang Nabi sebut ya bacalah Yasin, bacalah 3 kali, bacalah 10 kali, pun tak ada. Puasalah pada bulan Sya'ban yang sebanyak berapa hari dalam bulan Sya'ban, selang-selang ke sebagainya, tidak ada. Yang disebut oleh baginda Nabi, buatlah amal-amal yang baik pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, buatlah amalan-amalan yang baik. Apa dia amalan baik? Baca Quran. Sebab tu Nabi sebut, ya, Nabi suruh kita membaca Al-Quran. Itu amalan yang baik. Bersedekah, amalan yang baik, buatlah. Berzikir, buatlah. Tapi jangan pula kita kata, kalau kita buat amalan ini, kita akan mendapat ini. Tak ada hadis. Tapi bila mana saya lihat ada seorang ustaz, anak murid pun ramai, tu kadang-kadang saya takut juga, tak tegur benda ni salah. Bila tegur, sagi orang kata, ai hebat sangat ke ustaz, ustaz kan ada anak murid, dia ada anak murid, ya, berpondok-pondok anak murid, bukan kira berpondok. Kalau nak ikutkan tok guru ustaz tu dengan iblis lagi alim dulu. Iblis lagi alim. Tapi akhirnya sesat juga. Sebab bila dia kata ada amalan yang mana jika mana kita berzikir dengan zikir ini, Allah akan mengampunkan dosa kita selama 1000 tahun. Pada bulan Sya'ban kalau kita zikir. Mana dapatnya? Daripada kitab Taurat. Kau ambil pada kitab Taurat pula. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, anak dia itu menjadi isteri Nabi. Dia baca kitab Taurat, Nabi marah. Nabi marah. Kitab Taurat ini apa? Kitab Taurat ni kitab yang turun kepada Nabi Allah Daud, ada Nabi Allah Musa alaihi salam, dan Allah yang menurunkan kepada Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi marah
Sayyidina Umar baca sebab bila turunnya Al-Quran, Al-Quran ini telah melengkapi segala-galanya. Fahamkan Al-Quran, fahamkan hadis Nabi, kita selamat. Ni kita perlu lagi ambil Taurat, ya. Memanglah kitab Allah. Tetapi kalau Nabi bagi satu isyarat bahawa baca kitab Taurat itu pun Nabi larang. Sebab apa? Ni Al-Quran ada, kamu faham dulu Al-Quran. Tak, dia ambil. Dia kata dalam kitab Taurat yang disebut oleh Syekh, ada seorang ulama ni pula, dia kata dalam kitabnya diterjemahkan dalam muka surat 96. Dia sebut saya peduli apa muka surat berapa pun. Sebab kita lihat ambil daripada Al-Quran dulu. Rujukan ahli sunnah wal jamaah balik kepada Al-Quran dan hadis. Bukan tengok kepada kitab Taurat, kitab Injil ataupun kitab Zabur. Walaupun kitab-kitab itu betul. Tapi bila Nabi kata pandukanlah Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu bagi kamu. Sempurna dah. Aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Nikmat ni ada belaka dah. Cari jumpa, cari jumpa. Kadang-kadang tak cari pun Allah bagi juga. Tapi sebagai hamba usaha oleh sikit, dia akan dapat nikmat Allah. Dan kata Allah, aku redha Islam menjadi agama kamu. Jadi bila dah ada begitu, peganglah Al-Quran. Bulan Sya'ban banyak amalan selawat, perbanyakkan selawat. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan selalu khatib bagi tahu atas mimbar, Allah dan para malaikat berselawat. Jadi bulan Sya'ban ni banyakkan selawat. Sebab besok masuk Ramadan, besok kita lagi banyak kita nak berselawat. Sebab bulan ni dipenuhi dengan keberkatan. Selawat Nabi banyak. Amal kalau hari ini bulan biasa jarang orang nak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Bulan Ramadan besok ada. Padahal banyak lagi selawat-selawat. Hari ini baru orang mula nak amal. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru mula nak amal. Tak apalah, yang penting nak beritahu kata banyak selawat. Tapi tuan-tuan, bila berselawat ni tuan-tuan, ya, seperti mana yang disambut oleh Tuan Imam tadi lah. Kalau tuan-tuan perasan. Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut, ya, Jibril alaihi salam datang bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kecelakaan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bila mana mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tidak berselawat ke atas. Jadi sebab tu bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Buta dia dapat pahala. Paling banyak selawat bila Ramadan. Sebab itu kita kerahkanlah anak cucu kita bulan Ramadan, jom datang ke surau, ke masjid. Sebab apa? Di sana banyak selawat. Kita nak beri wang ringgit kita tak mampu, tapi kita ajak mereka duduk dalam majlis ilmu yang ada di dalamnya selawat ke atas Nabi, orang berselawat. Dia pun pelik tengok apa hai bila Tok Bilal berselawat, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Orang pun sallallahu alaihi wasallam bekas jawab. Kenapa mak? Bakat menjerit tadi. Bukan menjerit. Tok Bilal berselawat, kita jawab. Bila kita jawab selawat sama-sama, dapat pahala. Kan senang je macam mana kau nak menyanyi. Cuba kau tengok orang menyanyi.
Kepala bergoyang-goyang-goyang, kau pun bergoyang sama. Bukan dapat pahala. Tapi yang ni, dia berselawat, kita ikut, dapat pahala. Kau baru ikut, dengar tadi pun dah dapat pahala. Baru dia tahu, oh begitu. Kalau malam macam tu, malam besok kita pergi lagi mau. Pergi lagi aku. Barulah seronok. Nak tunjukkan bahawa banyak benda boleh kita buat. Ya, sebab tu bila Nabi sebut bulan Syaban ini, tuan-tuan, perbanyakkan amalan. Sebab apa? Sebab kita nak masuk Ramadan besok. Kalau kita tunggu satu Ramadan baru nak mula, takut penat. Nabi dah sebut iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Sebab apa? Bila kita membaca Al-Quran, kata baginda Nabi SAW, dia akan datang pada hari kiamat mensyafaatkan sahabatnya. Siapa sahabat dia? Kita. Kalau kita duk rajin baca Al-Quran. Sebab tu saya katakan, tuan-tuan, kena perbanyakkan membaca Al-Quran. Ya, jadi seperti biasa yang saya tahulah di tempat tuan-tuan ni, bila bulan Ramadan dia ada tadarus. Alhamdulillah, teruskan tadarus. Yang tak boleh baca pun ikut serta. Jangan kita panggil yang boleh baca je. Ya, KPA boleh baca kan, KPA mai masuk kumpulan kami. Kak Joya, Kak Joya tak boleh baca. Kak Joya tak payah datanglah, Kak Joya kan ni. Kesianlah orang tu. Panggil dia duduk sama. Kak Joyah tak pandai nak baca satu ayat, jadi Kak Joyah lepas Kak Joyah baca satu ayat, kita bagi KPA pula. Jadi dia pun seronok, seolah-olah dia diraikan. Sebab bila dia duduk dalam majlis Al-Quran, membaca, dia melihat, dapat pahala. Mendengar, dapat pahala. Memandang, dapat pahala. Jadi bila kita mengajak dia datang, kerana kita mengajak dia datang, kita tumpang dapat pahala tambahan lagi. Kan seronok. Itu nak sebutkan bahawa kena buat apa yang Nabi anjurkan. Ya. Sebab yang Nabi ajak ni pun banyak benda lagi kadang-kadang kita tak buat. Kenapa kita mesti cari benda-benda yang kadang-kadang pelik-pelik sangat. Ya. Baik, kita baru lepas membicarakan tentang malaikat. Dan kali ini kita membicarakan tentang Rasul. Rasul ini manusia. Manusia. Ya. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan manusia yang pertama, siapa? Nabi Adam alaihi salam. Bila Nabi Adam alaihi salam ni Allah nak jadikan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat di dalam Al-Quran, ya. Tuan-tuan lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah nyatakan kepada malaikat, malaikat tentang Allah nak ciptakan makhluk yang namanya manusia ni. Yang namanya Adam ini manusia yang pertama ni Allah nak ciptakan. Kemudian Allah nak lantik pula tu. Jadi khalifah. Ini yang kita kena ambil pengajaran banyak kalau kita lihat. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah sebut apa di sana? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut kepada malaikat ketika mana Allah berfirman kepada malaikat bahawa sesungguhnya kata Allah, inni ja'ilun fil ard. Sesungguhnya aku sebagai pencipta ni, aku nak cipta di atas muka bumi ini khalifah. Nak cipta khalifah. Tapi siapa khalifah itu? Manusia. Yang namanya Adam, manusia yang pertama. Dan Allah nak buat, Allah bagi tahu kepada malaikat. Sebab kita dah baca sebelum ni, malaikat ini adalah makhluk Allah yang sangat setia. Yang sangat setia dalam beribadah. Bila mana Allah menceritakan kepada para malaikat bahawa Allah nak mencipta manusia, dan ciptaan Allah itu pula bukan cipta begitu saja, nak lantik pula menjadi khalifah fil ard, di atas muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata malaikat? Mereka kata kepada Allah, wahai Allah, adakah engkau nak jadikan fiha, di dalam dunia ini, adakah kamu nak jadikan di dalam dunia ini man, orang yang mana kata mereka
yufsidu fiha, iaitu mereka ini, orang ini akan merosakkan di dalam muka bumi ini dengan wa yasfiqud dima, iaitu dengan menumpahkan darah. Dan kami ini wahai Allah, dia beritahu lagi kepada Allah, dan kami ini wahai Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, iaitu kami ini, kata mereka, di kalangan orang yang sentiasa bertasbih memujimu, dan kami mensucikan bagimu. Wahai Allah, kami ini tak cukup setia ke, kami ini setia ni, tapi kau nak buat manusia, dan manusia ini adalah manusia yang akan menyebabkan berlakunya kerosakan di atas muka bumi. Mereka beritahu kepada Allah. Tapi kita pun sedia maklum, Allah ni siapa? Apa jawab Allah? Lalu Allah jawab kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawapan Allah ini pendek, tetapi memberikan, orang katakan, kepatuhan kepada malaikat. Allah sebut qala inni, iaitu dia, yakni Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku, kata Allah, a'lamu, aku lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak mengetahui. Bila malaikat ini diberitahu oleh Allah, Allah kata, aku lagi tahu daripada kamu sebenarnya. Tu bahasa kita lah. Aku lagi tahu daripada kamu. Ni yang makhluk yang aku nak buat manusia ni, aku lagi tahu daripada kamu. Bila dia beritahu begitu, apa malaikat buat? Malaikat sami'na wa ata'na, malaikat patuh terima. Kita ni yang susah, tak terima. Duk rasa macam sombong kita tak habis-habis. Bila kita sombong tak habis-habis, sama standard kita dengan iblis. Iblis, bila mana Allah suruh sujud, sebab tu kalau kita lihat pada ayat yang 32, Allah sebut di sana, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang engkau ketahui. Ini doa yang selalu kita sebut. Nak beritahu malaikat tu, bila Allah kata aku yang lebih tahu, maka mereka terus merendah diri kepada Allah. Merendah diri dengan mereka mensucikan Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata mereka, kami ni tak tahu seperti mana yang kau tahu, jadi kami mensucikan engkau, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Malaikat semuanya akur di atas apa yang Allah nak ciptakan. Makhluk yang namanya Rasul ini, yang pertama, manusia yang pertama, yang namanya Adam. Tetapi berbeza langsung dengan iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa dia jadi begitu? Kerana dia takabur. Adanya takabur, kesombongan pada diri dia. Itu yang jadi pada iblis. Sebab apa? Dia rasa dia hebat. Dia diciptakan daripada apa? Kita pun tahu. Iblis ni, dia diciptakan daripada api. Jadi dia rasa dia hebat. Adam, Allah SWT ciptakan dia daripada tanah, daripada lumpur yang hitam. Allah cipta daripada tanah liat yang kering tu, lumpur yang hitam tu Allah bentuk-bentuk, jadikanlah manusia, lalu ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh, bangun tegak Nabi Adam AS. Kalau tuan-tuan baca ayat surah Al-Baqarah tu, daripada ayat 30 tu terus sampai ke bawah tu, tuan-tuan cerita ni bagaimana Allah tunjukkan. Oleh kerana Allah nak tunjukkan pilihan aku ini tepat, Allah firman kepada Adam AS, wahai Adam, kau cerita semua benda-benda ni. Allah tanya kepada malaikat yang lebih awal diciptakan, ini apa benda, kami tak tahu. Tapi bila tanya kepada Adam AS, wahai Adam, ceritakan kepada mereka. Adam boleh cerita satu persatu. Jadi menunjukkan bahawa
Apa yang Allah jadikan itu Allah lebih tahu. Sebab apa? Allah pilih manusia walaupun diciptanya daripada tanah liat yang kering, daripada lumpur yang hitam itu, tapi Allah berikan dalam diri manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Allah berikan akal kepada mereka, Allah berikan nafsu kepada mereka. Akal untuk mengimbangkan nafsu. Nak imbangkan nafsu dengan akal, kena ada keimanan. Itu sebabnya wajib kita mencari keimanan. Iman nak cari di mana? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Bapa jadi mufti, anak belum tentu dia reti. Bapa jadi ustaz, anak belum tentu duk start pergi surau masjid. Kadang-kadang dia start pergi tempat lain. Jadi dia kena bentuk juga anak dia supaya menjadi orang yang beriman. Kalau tidak, hancur. Ya. Maka sebab itulah bila mana iblis tak mau sujud kepada Adam AS, maka Allah kategorikan, Allah usir iblis ini daripada syurga. Keluar daripada syurga, engkau tak boleh duduk. Allah kategorikan dia pula sebagai golongan yang kufur. Terkeluar daripada orang yang golongan yang beriman, keluar. Tapi tengok bagaimana Allah SWT. Sebab itu kita katakan maha sucinya Allah. Bila iblis ini kena halau, kena usir sebab dia tak mau sujud kepada Adam, sedangkan malaikat sujud memberikan kepatuhan. Kepatuhan kenapa? Sebab perintah Allah. Allah suruh kami buat. Itu malaikat. Tapi iblis tak nak. Aku daripada api, engkau nak suruh aku sujud kepada Adam yang dibuat daripada tanah, aku tak akan ikut. Jadi dia dihalau. Tapi bila dia dihalau, dia masih lagi merayu kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak cucu Adam. Minta permohonan kepada Allah, Allah berikan kepada dia. Tapi Allah beri peringatan kepada dia, kamu cuma boleh menyesatkan mereka yang tiada keimanan. Nak tunjukkan walaupun Allah marah, engkau minta, aku bagi. Tetapi aku nak tengok sejauh mana engkau boleh menyesatkan orang. Maksudnya apa? Walaupun dia buat benda jahat, Allah tetap izinkan, tapi tak bermaksud Allah redha. Sebab itu kita kena faham, ada orang yang minta doa buat solat hajat, ya Allah berilah besok aku tikam nombor ekor, nombor aku terkena, wahai Allah. Solat hajat dia. Tikam besok kena semua 6646. Ini saja sebut, jangan duk beli. Beli naik kena semua. Dia kata tengok malam tadi aku buat solat hajat, minta nak beli nombor ekor, Allah perkenankan. Memanglah Allah perkenankan, tapi Allah tak pernah redha benda maksiat. Allah perkenankan, Allah nak tengok sejauh mana kamu akan bertambah kufur dengan kekayaan yang aku berikan kepada kamu. Tapi kalau kita tak faham, kita kata, ui, rupanya Allah izinkan, Allah redha beli nombor ekor. Habis kita. Tapi iblis ni tak pernah puas hati. Bila mana Adam ini diberikan pasangan hidup, nak kembangkan zuriat dalam bumi Allah ini, maka Allah bagikan pasangan. Jadi terbentuklah Siti Hawa. Hawa ini terbentuk daripada tulang rusuk kiri. Dan kalau kita baca dalam sirah, Nabi Adam tidur, jaga-jaga ada seorang perempuan sebelah dia. Lalu ditanya oleh malaikat. Malaikat tanya, ni siapa? Dia kata, seorang wanita, perempuan. Untuk apa? Malaikat tanya nama apa? Dia kata nama Hawa. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu semua pada dia. Untuk apa wanita ni? Untuk kehidupan aku dan sesuai dengan seorang manusia yang memerlukan naluri dia. Akhirnya di situ kahwinlah. Adam berkahwin dengan Hawa. Berkahwin dengan Siti Hawa, lalu iblis mulakan datang. Dia mula menghasut. Wahai Adam, engkau Allah bagi duduk dalam syurga ni, tapi Allah tak bagi satu benda ke engkau. Jangan kau hampiri pohon larangan ini, disebut dalam Al-Quran. Allah tak bagi kamu menghampiri pohon. Pohon apa? Pohon khuldi.
Tapi sebenarnya pohon khuldi ini dalam Quran dia sebut saja, dia sebut pokok aja, pokok larangan Allah. Tapi kita lah pandai-pandai dia buat pokok khuldi lah apa. Tak apalah. Sebab saya cari dalam tafsir ni, sebenarnya satu saya tafsir yang menyebutkan pohon khuldi, iaitu dalam tafsir Qurtubi. Dan tafsir-tafsir lain tak disebut. Maksudnya tak apalah nak sebut, tak kisahlah tu. Jangan kamu hampiri. Allah tak bagi ni sebab apa? Sebab Allah tak nak bagi kamu kekal. Kalau kamu nak kekal dalam ni, kamu kena hampiri pokok ni, kamu kena makan buah ni, suami isteri kena makan. Jadi Adam ni pun terpengaruh dengan bisikan syaitan, iblis, akhirnya dia pun makan. Bila makan, maka dia telah melanggar perintah Allah SWT. Itu menjadi asbab dia dikeluarkan daripada syurga. Saya nak sebutkan Nabi Adam ni tuan-tuan, dia menjadi asbab dia keluar daripada syurga ni, sebab dia makan buah tadi, dikeluarkan dari syurga. Tapi tuan-tuan jangan marahkan Nabi Adam. Sebab ada juga orang marah ke Adam, tak gunanya datuk nenek kita dulu kan. Kalau tidak, sedaplah kita duduk dalam syurga, goyang kaki nak makan apa. Teringin nak makan chicken chop sampai. Nak teringin makan buah kurma ajwa, buah kurma ajwa sampai. Teringin nak makan tu, nak makan ni, semua sampai. Kalau duduk dalam syurga. Tapi sekarang duduk sini, teringin nak makan apa shell out siapa benda kan. Teringinnya nak makan, duit tak ada pula. Kalau dalam syurga kan senang. Jadi dia kerana itu dia marahkan Nabi Adam. Salah. Nabi Adam alaihissalam ini dikeluarkan daripada syurga kerana dia menghampiri pohon larangan Allah ni bersama dengan isterinya makan buah ni. Itu cuma asbab. Nabi Adam pun bukan nak letak permanen tetap dalam syurga, tidak, akan dibawa keluar. Tetapi ada sebab Allah nak keluarkan, kena ada sebab. Sebab apa? Yang kita katakan dia bukan tetap lagi di dalam syurga tu kerana kalau kita baca Al-Quran, semua orang hafal ayat ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Nabi Adam ni siapa? Iblis ke dia? Malaikat ke dia? Tak, manusia. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan illa liya'budun, melainkan untuk mengabdi diri kepada Allah, beribadah. Kalau duduk dalam syurga tuan-tuan, orang duduk dalam syurga tak ibadah lah. Tuan-tuan bacalah kitab mana pun, apabila mereka berada di dalam syurga Allah, tak ada disebut sana mereka sembahyang tahajud sampai lekuk dari tak ada dah. Dalam syurga menikmati nikmat Allah. Tetapi apabila Allah sebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah sebut apa? Allah Rabbi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Maksudnya manusia ni kena beribadah. Ibadah tu di mana? Bukan dalam syurga tapi di dunia. Jadi menjadi asbab untuk keluarkan Nabi Adam alaihissalam itu apabila dia mendekati pohon larangan Allah. Maka itu menjadi asbab bawa keluar. Jadi janganlah kita duk marah. Ya. Macam orang mati ya. Tiba-tiba tuan-tuan bayangkan saya tengah dah bagi kuliah, pak kata saya mati. Habis satu Malaysia berkata, Ustaz Syukri mati kenapa? Tak tahu lah tengah bagi kuliah. Jangan-jangan kerusi masjid dekat Lembah Subang tu dia bubuh karen apa. Dah dia tiba-tiba je mati je. Jangan-jangan air minuman ni bubuh racun apa. Semua pakai jadi sebab lah. Dia cari sebab. Kalau tiba dah dia mati dia tu, zalimnya Allah. Ustaz tu tengah bagi kuliah tu, lainlah kalau dia tengah duk berdandut. Ni tengah bagi kuliah mati, zalimnya Allah. Orang akan sebut Allah itu zalim. Jadi Allah jadikan satu asbab untuk sesuatu perkara. Dalam bab ini menjadi asbab keluarnya Nabi Adam AS kerana menghampiri pohon larangan Allah. Bila keluar barulah ke dunia, seorang sana seorang sini. Ya. Itu yang akhirnya bertemu balik di mana? Di Bukit Jabal Rahmah. Itu yang kita selalu pergi. Bila pergi umrah aja,
dibawa pergi ke Bukit Jabal Rahmah, kan ada yang batu putih tu. Sampai sana, saya bila bawa jamaah, bila sampai sana pakat tanya, Ustaz, sini apa tempat Ustaz? Ini tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, bertemu balik di dunia setelah mana berpisah lama, jumpa balik di sini. Oh, jadi maksudnya sini tempat bertemu jodoh. Oh, kan tu saya nak berdoa Ustaz. Nak berdoa mudah-mudahan saya balik bertemu lagi jodoh saya yang kedua dan yang ketiga. Oh, sedap dia. Dia tak tahu balik isteri dia tunggu dengan belakang barang. Tak apalah, nak berdoa lah, ya. Tapi nak sebutkan bahawa akhirnya bertemu balik Nabi Adam dengan Siti Hawa, dan di situ dah mereka mulakan kehidupan mereka, ya. Akhirnya di situlah berkembangnya zuriat mereka. Nabi Adam ni tuan-tuan, dia isteri dia dengan Siti Hawa ni, dia ada beberapa riwayat. Satu riwayat mengatakan Siti Hawa ni dia melahirkan 20 kali. 20 kali beranak. Sekali beranak, sekali bersalin 2 orang. Jadi anak dia 40 orang. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain disebut banyaklah, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh ramai meriwayatkan. Ada lagi dia sebut di sana, dia kata Siti Hawa ini melahirkan sebanyak 120 kali. Ibu-ibu kat belakang ada berani macam tu? Baru 7 orang beranak dah Allah. Yang ikat lah, yang ikat. Saya kata baru berapa orang nak ikat dah? Ya, ikat lah. Tak apalah kau ikat lah. Saya cari yang baru tengok. Ikat. Saja gurau tu, saja gurau. Dah, tapi orang kita ni takut sungguh lah, ya. Dia anaknya 40 orang. Kalau 20 kali bersalin. Kalau 120 kali bersalin, maksudnya 240. Daripada anak-anak dia itu, seperti mana yang kita sedia maklum, anak dia yang popular, yang selalu kita dengar ceritanya, iaitu Habil Qabil. Lepas tu Labuda dengan seorang lagi Ikrimah. Habil ini bila dia lahir, kembar dia Labuda. Panjang ni. Okey, 2 minit je cukup. Jangan panjang-panjang. Lagi yang belakang dah penat Ustaz. Dah Ustaz, air belakang tu dah sejuk lah Ustaz. Tapi air kolah memang sejuk, saya pergi ambil air semayang. Habil ini bila ibu dia lahirkan dia, Habil, kembarnya adalah Labuda. Manakala Qabil, bila dia dilahirkan, kembarnya adalah Ikrimah. Ikrimah ni cantik sikit, segak sikit. Tapi menjadi syariat ketika itu, tak bolehlah kahwin dalam satu kelahiran. Habil kau lahir bersama dengan Labuda, jadi kau tak boleh kahwin dengan Labuda. Habil kau pula lahir bersama dengan kembar kau Ikrimah, kau tak boleh kahwin dengan Ikrimah. Ikrimah kena kahwin dengan Habil, manakala Labuda kena kahwin dengan Qabil. Itu syariat dia. Dia kena silang. Tapi Qabil ni dia tak puas hati sebab dia tengok Ikrimah yang kahwin, yang lahir sama dengan dia, segak comel, ya. Macam ibu-ibu dulu lah, waktu muda-muda dulu. Segak comel. Labuda ni kurang sikit je pun. Ya, tapi dalam kurang sikit, silap lagi segak pada kita pun tak lah. Jadi Qabil tak setuju. Bila tak setuju, dia kata aku tak peduli, aku nak juga. Bila aku nak juga, syaitan kata, kalau aku dulu berjaya kepada bapak dia, sekarang kalau aku pergi kat bapak dia hasut, bapak dia tak boleh terima dah hasutan aku pergi kepada anak pula. Jadi iblis pergilah kepada Qabil, dia beritahu kepada Qabil, kalau kau nak juga Ikrimah, maka kau kena bunuh Habil, adik kau ni kau bunuh, bagi dia mati, barulah kau boleh dapat Ikrimah. Jadi dia buat. Tapi dia nak bunuh macam mana? Aku bukan tahu nak bunuh, sebab dia belum pernah berlaku pembunuhan. Jadi akhirnya iblis tunjuk cara, kau ambil batu, kau pergi hentak atas kepala dia, mati. Jadi dia pun buat. Bila buat, matilah Habil.
Dah timbul isu pula, dah mati, macam mana aku nak buat ni? Dah mati dah, cakap nak tinggal macam tu je. Akhirnya Allah datangkan 2 ekor burung yang sedang orang katakan berlawan. Betul ni? Akhirnya satu burung mati. Bila satu burung tu mati, burung satu lagi dia pergi kaih tanah, dia tolak burung tadi masuk, lalu dia kampus. Jadi di situlah Khabil tengok, oh macam ni cara nak tanam. Jadi dia pun pergilah korek lubang, gali, lalu dia tanamlah Habil yang dia bunuh tadi. Sejak itulah kita pun tahu, oh cara nak tanam orang mati bukan hanyutkan ke laut, bukan bakar, tetapi korek lubang tanam. Tapi nak tunjukkan bahawa iblis dia takkan berdiam diri, kerana manusia yang pertama ini, iaitu seorang Rasul pula Nabi Adam AS, adalah manusia yang Allah berikan kelebihan kepada dia sebagai orang terpentadbir, perwakilan, iaitu sebagai khalifah di atas muka bumi. Walhal dia diciptakan daripada tanah, aku daripada api pun aku tak dapat. Dengan keegoan dan kesombongan itulah yang dia takkan berdiam diri, dan dia akan menghasut anak cucu Adam sampai kepada hari kiamat. Jadi kita ni tuan-tuan, anak cucu cicit Adam. Maka sebab tu kena berwaspada. Allah sebut dalam ayat suci Al-Quran yang selalu kita bacakan, ya, dalam surah Yasin, alam aqad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi mudah-mudahan kita sedar syaitan akan merosakkan kita. Walaupun kita nak berhadapan dengan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, syaitan akan bisik kata, tak payahlah kau duk sibuk sangat Ramadan tu, ni langsir buruk kau ni, besok orang datang, orang tengok langsir buruk, dia tak bagi surau lah, kira nak tukar langsir. Esok orang datang rumah kau nak duduk, kau buat kuih raya ke belum? Belum lagi. Buat kuih raya dulu. Tak payah nak pergi terawih lah, buat kuih raya. Ni bukan cerita sini, ni di Afrika Selatan. Ya. Orang nak datang rumah kau besok nak duduk atas apa? Suruhlah suami kau tu belilah sofa baru. Suami aku ni mana nak cari duit? Alung kan banyak. Pandai aja. Ni pun bukan orang lain, tempat lain, ya, bukan sini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita jadilah orang yang sering kali membantu suami membantu isteri ke arah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita akan sambung dalam perbincangan kita pada pertemuan yang akan datang, jika Allah izinkan kepada kita dipanjangkan usia selepas Ramadan nanti. Apapun setakat yang ada, kita beramal untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.